Itulah contoh yang kedua. Dalam bidang mukjizat saintifik Al-Quran, sungai di dalam laut. Sungai di dalam laut. Tuan-tuan sekalian, kita tahu air laut masin. Dan kita juga tahu air sungai tawar. Pernah tak tuan-tuan terfikir bahawa di dalam laut juga terdapat air tawar? Kita letakkan definisi di sini ya. Laut air masin, seperti mana yang kita faham. Laut airnya masin, air sungai tawar. Jadi kita tahu kita mandi kat sungai airnya memang tawar, tak masin. Kita mandi kat laut airnya masin, tak ada yang tawar. Tapi pernah tak kita fikir bahawa di dalam laut juga ada air tawar? So ini yang ditemui oleh Jacques Cousteau bersama dengan tim dia sewaktu beliau menyelam di dalam laut yang ada di Mexico. Dr. Abdul Majid Zindani ada menjelaskan laut di Skandinavia. Tapi saya tarik dengan apa yang dijelaskan oleh Jacques Cousteau. Jacques Cousteau ni dah meninggal dunia pada tahun 19, tak salah saya, tahun 1979 dia meninggal dunia. Beliau merupakan seorang oceanographer yang banyak menyelam dalam laut dan mengeluarkan banyak dokumentari tentang alam laut ya. Dan penemuan yang menarik yang beliau temui di Mexico apabila beliau menyelam di dalam laut, beliau mendapati bahawa di dalam laut itu ada lapisan air tawar. Air tawar yang macam air sungai, bukan air masin. Dan di antara air tawar dan air masin ni ada garis pemisah yang jelas. Dia tak jenis air masin, air payau, air tawar, tak. Air masin, air tawar. Ya. So bahkan air tawar ni ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh juga. Dan perkara ini berlaku bukan di lautan dalam. Sebab insya-Allah dalam pertemuan akan datang saya jelaskan bagaimana cahaya-cahaya hilang di peringkat kedalaman laut. Ya. Dalam kedalaman 1000 meter tidak ada lagi cahaya. Cahaya mulai hilang dalam kedalaman 100 meter. Sampai 1000 meter cahaya ada 7 warna Dan setiap kedalaman berbeza itu berbeza, warna akan hilang. Sampai peringkat optimum kedalaman 1000 meter ataupun 1 kilometer tidak ada cahaya langsung. Cuma apa yang dijelaskan oleh Jacques Cousteau ini bukan laut yang dalam, sehingga kan ada tumbuhan yang masih boleh hidup, boleh melakukan fotosintesis, di mana wujudnya bahagian di bawah itu air tawar, bukan air masin. Lapisan atasnya air masin. Lapisan atasnya air masin. Dan satu perkara yang unik tuan-tuan, walaupun perkara ini baru ditemui oleh Jacques Cousteau dan timnya di Mexico, ada aliran air tawar di dalam laut. Tetapi Al-Quran telah pun describe fenomena ini 1400 tahun yang lalu. Wa huwallazi marjal bahrain hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dalam surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marjal bahrain, dialah Allah SWT yang telah mengalirkan dua air laut. Bukan air sungai tau. Dua air laut masih di laut. Hadza 'azbun furat, yang ini yang tawar, sedap diminum. Wa hadza milhun ujaj, yang ini masin, tak sedap diminum. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dan Allah jadikan di antara air tawar dan air masin ada garis pemisah yang memisahkan kedua-duanya. Dan garis pemisah ini menghalang, menjadi penghalang ataupun barrier ataupun pemisah di antara air masin dan air laut. Key point nak gambarkan kat sini tuan-tuan, apa yang ditemui oleh Jacques Cousteau, pertama, di dalam laut wujudnya air masin dan juga air tawar.
So penemuan air tawar dalam laut ni baru saja ditemui oleh Jack Cousteau. Sedangkan Al-Quran dah describe bahawa dalam laut Allah alirkan dua aliran, air tawar dan air masin. Subhanallah. Kemudian satu perkara lagi yang unik yang ditemui oleh Jack Cousteau ialah pertemuan di antara air tawar dan air masin ada garis pemisah. The same thing Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ja'ala bainahuma, dan kami jadikan di antara keduanya, iaitu air masin dan air tawar, barzahan wa hijran mahjura. Kami jadikan keduanya dinding, hijran batas yang membatasi, yang membezakan kedua-duanya. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah dengar tak Nabi Muhammad mandi dalam laut? Pernah tak? Tak pernah kan? Kita tahu Nabi Muhammad hidup tinggal di tengah padang pasir. How could our Prophet Muhammad SAW describe all these things in detail? Adanya air tawar dalam laut. Not only that, Nabi Muhammad boleh describe adanya garis pemisah yang memisahkan di antara air tawar dan air masin. Bagaimana perkara ini berlaku? Bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan perkara ini kalau ia bukan datangnya pada wahyu Allah SWT? Yang kita tahu Nabi Muhammad tinggal di tengah padang pasir. Kalaulah Nabi Muhammad ni memang orang laut, tinggal di laut, belayar dari sana sini, menyelam dalam laut, dia buat cerita ini tak pelik. Tapi Nabi Muhammad hidup di tengah padang pasir. Seperti mana orang ramai heran ketika mana melihat Nabi Nuh membuat kapal yang besar di tengah padang pasir. Kamu buat kapal di tengah padang pasir nak buat apa? Orang pelik. Demikian juga kita boleh merasa heran bagaimana Nabi Muhammad boleh describe fenomena ini sedangkan Nabi Muhammad tinggal di tengah padang pasir dan tidak pernah menyelam di lautan. Subhanallah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran ialah merupakan wahyu datangnya daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, segala fakta-fakta saintifik yang saya bentangkan kepada tuan-tuan hari ini adalah menjadi dalil bukti yang jelas bahawa Al-Quran benar datangnya daripada Allah SWT. Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan tulisan manusia. Berbeza kalau tuan-tuan baca Bible. Baca Bible ditulis, okay, this book was written by Haggai, this book was written by Lucas, this book was written by Matthew, this book was written by John, this book was written by Mark, this book was written by Daniel. Semestinya buku-buku itu ditulis, ada penulis-penulisnya. Tapi Al-Quran, sebab itulah pernah bila saya ada program share live bersama dengan Indonesia yang dihadiri oleh orang Islam dan orang bukan Islam, ada orang Kristian tanya saya, okay, could you please explain to me, Surah Al-Baqarah was written by whom? Surah Al-Baqarah was written by whom? Bagi orang Islam kita akan jawab benda yang sama. The whole Quran was revealed by God. Seluruh Al-Quran merupakan wahyu Allah, diturunkan oleh Allah, bukan ditulis oleh manusia. Tak kira satu surah ke dua surah ke, bukan tulisan manusia. Ialah wahyu Allah SWT yang menjadi guidance, yang menjadi panduan bagi umat Islam, yang menjadi hidayah pada manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan fakta-fakta yang ada pada kita ini menjadi dalil dan bukti bahawa Al-Quran masih lagi relevan hingga hari kiamat. Dan kita bertuah sebagai umat Islam yang memiliki Al-Quran yang terus relevan hingga hari kiamat. Mukjizat Al-Quran akan terus disingkap daripada semasa ke semasa. Dan Al-Quran yang turunnya daripada Allah SWT tetap terjaga hingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Moga-moga hidup kita senantiasa berkah rahmat Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.